Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau dan ada pun dalil gitu sama basot kalam, maka iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadadiha wa hiya naqaisu wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Dan ada pun tanda dalil bukti mesti Tuhan tu ada pendengar bagi Allah, pelihat dan perkata. Pendengar yakni sifat mendengar. Dengan pendengarlah Tuhan mendengar. Dengan pelihatlah Tuhan melihat. Dengan perkatalah Tuhan berkata-kata. Sebagaimana dengan penyangkulah kita menyangku. Dengan penggoreklah kita gorek. Jadi purpose ini sifat maksud dia. Maka nak ayat sifat dengar jadi takut pelik juga. Maka dia sebut pendengar. Itu dari sudut bahasa lah. Yang penting ada di Allah Ta'ala itu kemampuan mendengar, melihat dan berkata-kata. Dalil dia apa dia iaitu kitab yakni Al-Quran, As-Sunnah hadis dan ijma' muafakat segala imam yang mujtahidin. Orang-orang alim semua berkata kata Tuhan boleh mendengar, melihat dan berkata-kata. Mu'tazilah ko, pok mana ko, semua sepakat kata Allah Ta'ala tu ada 3 sifat ni. Dan lagi guna akal pula. Lepas pada Quran hadis guna akal pula. Tujuan guna akal kerana manusia ni jarang boleh percaya satu benda. Sekalipun benda itu adalah Al-Quran tapi masih rasa was-was lagi. Nak hilangkan was-was tu guna akalmu.
Ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai fikir, mempunyai rasa. Ulil albab. Wahai orang yang nak berfikir, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Adakah kamu tidak fikir dirimu sendiri itu lagu mana? Asal daripada mana dan akan pergi ke mana? Kau kena fikir ni tujuan nak menguatkan lagi keimanan kita dengan ayat Quran. Dan akal tidak pernah bercanggah dengan ayat Al-Quran. Tak ada pernah bercanggah. Kalau bercanggah di antara dua tu, maka mesti ditakwil ke benda yang boleh ditakwil. Apa dia? Akal tak boleh nak takwil dah. Akal dia asal hukum. Akal gitu ya. Tak boleh nak ejah dah. Tak boleh nak ejah. Maka ditakwil ke ayat Al-Quran supaya kena dengan akal. Apa maksud ditakwil? Digunakan makna yang jauh daripada makna yang dekat. Satu-satu perkataan. Istawa. Maka perkataan istawa, ayat Quran kata Tuhan beristiwa. Apakah istawa? Dalam bahasa Arab, kalimah istawa ada 12 makna. Ada bermakna istaqarra, ada bermakna dajaha. Masuk. Ada kata istawa makna mustawin. Ada makna mumbasitu. Ada macam-macam. Ada 12 makna. Ada kata istaqarra. Ada makna istaula. Ada makna jalasa qu'ada. Jadi ada 12 makna. Maka kita tengok makna ni hok paling sesuai dengan Tuhan. Perkataan ni Tuhan fa'il dia arah. Apa dia hok sesuai? Tuhan sama dengan arah. Tak tahu, tak molek. Makna sama tak kena. Tuhan duduk atas arah. Tak kena juga. Tuhan apa dia hok sesuai istawa ni. Ada 12 makna. Maka ulama memilih perkataan istaula, menguasai aras. Makna faham. Baru jelas. Jadi makna istaula itu bukan makna yang direka, tetapi makna bagi perkataan itu juga. Jangan ada orang tanya pula, macam mana Al-Quran mengikut akal pula. Al-Quran dan akal tidak pernah bercanggah. Lepas tu Al-Quran tu bercanggah. Ayat Quran ni ada dua. Ayat Quran muhkamat. Kedua ayat Quran mutasyabihat. Ayat Quran muhkamat, hok jelas nyata sama dengan akal. Ayat Quran hok jelas nyata kata laisa kamislihi syai'un. Tuhan tidak sama sekali dengan makhluk. Akal pun kata lagu tu. Ya, sama. Mana kalau ada satu ayat Quran ni, mutasyabihat, Tuhan sendiri sebut. Apa dia? Ayat Quran ni kesamaran makna dia. Banyak tasyabuh, banyak syubhat, banyak tasyabuh, syibih. Maka perlu ditakwil ayat Quran yang syubhat, yang tasyabuh, yang syubhat tu supaya sama dengan ayat Quran hok muhkamat, hok sama dengan akal. Jadi bukan takwil ayat Quran hok mutasyabihat tu ikut akal sebenarnya. Ikut ayat Quran hok muhkamat. Kerana tak mungkin ayat Quran yang mari daripada Tuhan jadi kau bercanggah pula. Ni betul kata Tuhan lagu ni. Lepas tu kata Tuhan gini pula. Kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Lepas tu ni nampak macam sama pula dengan makhluk. Nak pergi hok mana? Maka ditakwil ke ayat Quran tu dengan hok mutasyabihat supaya betul dengan ayat Quran muhkamat. Maka akal sentiasa ikut ayat Quran muhkamat. Akal tak payah takwil dah. Al-Quran nas tu boleh ditakwil lagi. Maka guna akal pula lepas pada guna Quran. Dan lagi pula jikalau tiada bersifat Allah dengan dia, dengan samuk basuk kalam saat ni.
Nescaya lazimlah bahawa bersifat ia dengan segala lawan kepada samuk basar kalam. Jadi Tuhan tak boleh mendengar pekok. Sudah. Tuhan tak boleh melihat buta lah. Tuhan tak boleh berkata-kata bisu. Dan iaitu pekok buta bisu itu kekurangan. Duduk di makhluk pun nampak cacat dah. Tuhan nampak semak dah. Ajak nak kecek. Bunyi. Tak bunyi suara. Wow. Maka tak punuh lalu. Cacat selalu. Hak tina. Cuik atas bah ingat nak buat bini dah. Nampak juru ya. Tak kecek tak sahur. Cuik tanya nombor telefon. Bunyi. Pos tak mutu bunyi. Lepas tak boleh nak kecek. Jatuh harga. Ingat nak wih lah 10,000 mas kahwin. 4 riyal ya wih. Nama. Jatuh harga. Makhluk pun jadi kelemah. Kalau bisu. Apatah kau Tuhan pencipta kepada kita. Kita boleh kecek. Oh, pencipta kita pula tak boleh kecek. Tidak kau jadi nampak pelik. Tidak kau jadi nampak kekurangan. Ada benda hak manusia tak ada. Tapi benda ni tidak kekurangan bagi Tuhan. Sekalipun nisbah pada manusia kurang. Tapi nisbah pada Tuhan tak kurang benda ni. Bahkan lagi nampak sempurna. Tapi benda ni sama bahasa kalam ni berkongsi di antara Tuhan dengan makhluk. Kalau tak ada di makhluk pun cacat, tak ada di Tuhan pun cacat. Ada benda tak ada di makhluk, cacat, tak ada di Tuhan, sempurna pula. Tuhan tak ada telinga, Allah nyanyi Tuhan. Nisbah pada makhluk tak ada telinga ni aib. Tak ada mata, aib. Tak ada mulut, cacat. Tak ada tangan, cacat. Tak ada kaki, cacat. Tak ada perut, cacat. Tak ada otak, cacat. Nisbah makhluk. Manakala nisbah Tuhan, Tuhan kata aku tak serupa dengan makhluk. Maka benda-benda lagu tu tak menunjukkan kesempurnaan. Nisbah pada makhluk, ya. Nisbah pada Tuhan, bukan sifat-sifat sempurna. Sebab tu kalau Tuhan ada sifat ke diri dia dengan sifat-sifat lagu tu, wajib ditakwil kerana dia tidak sempurna nisbah pada Tuhan. Sekalipun nisbah kepada kita ada butir mata, ada telinga tu sempurna, di Tuhan tidak sempurna. Kerana kalau Tuhan ada butir mata, tahu dah lah. Mudahlah kalau orang nak marah ke Tuhan, jolok butir mata Tuhan, gelepar kawan tu. Orang nak marah ke Tuhan, press motor derak pekak tak dengar linga kawan tu. Jadi Tuhan ni tak boleh nak serang ke apa dia. Nak pergi kok mana ke nak tuju dia tak boleh nak kata ke mana. Sebab dia laisa berlaku. Dan iaitu kekurangan. Tuhan ni tubuh body kata ke, tubuh kuruh ke, tubuh gemuk. Hak mana Tuhan? Tuhan ni tidak ada semua tu. Kerana nisbah pada manusia tubuh kata tu lah hak ganahnya. Kalau tubuh belung lagu tu gak, perai boleh. Buat tolok dia gelek. Gelek tu buat main bowling itu tepuh orang boleh. Jadi kau menyusuh pula. Manakala bagi manusia, manakala bagi Tuhan tak boleh tu. Sama-sama makhluk, ada benda sesuai, ada benda tak sesuai. Bagi gajah, kalau semak dia, comel dia, mesti ada belala, linga kena besar. Kalau kambing, ada comel dia, kena ada janggut. Dia kena tasawuf, janggut kambing. Dia tak akan keluar pun, tapi tasawuf tu penting. Ayah bapak, dia kena pakai semak, segok, baju saik, licing, main, supaya gosok dah. Tapi tak pakai selipar. Jalan rata pun, duduk kaki ayah lagu tu. Kambing pula tak pakai seluar, pak cerah, warok saja. Jadi nisbah kepada kambing, dia kata hak sempurna tubuh dia. Comel. Kena berjanggut, kena ada tanduk sikit-sikit, kena embek-embek sikit. Mari gajah pula, tak sempurna tak, supaya demo uduh. Ya hak comelnya supaya ambo ni, lenga ni, besar dengan pohon kayu pun lenga.
Ada belala, ada tanduk. Ni baru semak. Jadi Tuhan nak jadi lagu mana kalau hak ni kata hak ni molek. Hak ni kata God ni sempurna. Manusia dia ada cara dia sempurna. Mari tiku pula. Oh jangan. Ya kena mulut mucung. Baru comel. Kau mucung kau comel. Tengok kita Allah muka bolong sungguh kata. Kena ada ekor pula. Sudah. Tak kira bewok lagi. Ngakuk berok. Jalan cacat. Ya kena ngakuk baru nampak semak. Sudah. Maka Tuhan tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Kerana kesempurnaan bagi makhluk itu berbeza. Sesuai dengan jenis dia. Maka kesempurnaan itu di jenis dia. Kesempurnaan makhluk dan jenis dia. Makhluk dipanggil manusia. Okey, gapo dia sempurna ya gini. Senara. Kulit hitam, kulit cerah, kulit gapo dia. Gini. Tuai kena gini. Make it. Kambing, ya ada senara dia, comel dia. Ayat seramo, gini. Belalai kering, gapo dia. Pelawak kohong, perok lagu ni. Jadi ada jenis spesies dia. Manakala Tuhan, dia aja. Dia sempurna dengan jenis dia. Bagaimana? Tuhan tak boleh kiyah dengan sempurna makhluk. Makhluk ni semua jenis kambing, ayat serati, malaikat, arah, gapo dia semua. Jin, setan, hatu, iblis, pokok kayu, syurga dengan kau tu semua tu selain daripada Allah Ta'ala. Semua makhluk, dia ada kesempurnaan dia. Manakala Tuhan, tidak ada, tak serupa dengan kesempurnaan makhluk. Sebab tu samak basak kalam ni, kita kata Tuhan ada samak basak kalam ni, pertama Al-Quran soyak gitu. Kalau Tuhan tak royak, kita tak mikir pun Tuhan. Yang penting Tuhan ada kuasa. Mendengar, melihat, dia ada kuasa. Tapi dah ayat Quran kata Tuhan ada samak basak kalam, wajib kita tetapkan dia. Mana kalau guna dalam akal, dalam 3 sifat ni samak basak kalam, tidaklah terlalu kuat. Kuatnya dalil Al-Quran, hadis dan ijma' sahaja. Mana kalau dalil akal tidak kuat dalam 3 sifat ni. Dia kata nescaya jadi kurang lah. Dan kekurangan atas Tuhan itu mustahil. Tuhan benda kurang, kita benda lebih, tiba-tiba Tuhan kurang. Munasabah lagu ni. Dan ada pun tanda wajib samak bagi Allah Ta'ala basar dan kalam, maka iaitu kitab yakni Al-Quran. Firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Dan ialah yang amat mendengar, amat melihat, sangat-sangat bisa dalam bab mendengar. Bisa sungguh, pakar sungguh, hebat sungguh dalam bab melihat. Terjemuh lagu tu. Maha ni. Yang sebut nama maha ni tukar dengan mutu yang maha. Bukan mutu yang maha ni amat. Maha ni tabir. Bagai maha. Habis. Bagai murah. Tak kena. Ya bagai maha ni. Bagai maha ni kak. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala. Innani ma'akuma. Asma'u wa ara. Bahawasanya aku berserta kedua kamu. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Lepas tu Tuhan masa mari jumpa Fir'aun nampak 2 orang ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah Ta'ala aku kata aku bersama kamu tu. Bersama lagu mana? Asma'u wa ara. Mu ingat aku sentiasa melihat kamu dan aku sentiasa mendengar apa saja yang berlaku. Mu tak usah bimbang ya Musa wahai Harun, gi jumpa dengan Firaun. Gapo-gapo aku tahu, aku tengok, aku lihat. Tak usah duk bimbanglah. Gi. Tu maksud Tuhan bersama dengan hamba. Kebersamaan dari sudut ilmu, dari sudut iradat, dari sudut kudrat, dari sudut penjagaan, macam-macam lah. Itu maksud dia. Manusia tidak akan terlepas daripada Tuhan. Sekalipun makhluk tu bukan kata Nabi saja. Bahkan hatu, jin, setan, iblis pun
tidak lepas daripada Tuhan juga. Iblis nak hidup, Allah nak ke Tuhan juga. Dia nak buat apa saja pun dia perlu kepada Tuhan. Jadi bersama sini bersama yang khas. Manakala Tuhan bersama dengan makhluk secara umum, ya. Tidak lepas walau satu debu nak bergerak, nak gapo, nak ada, kecuali dengan kuasa dan iradat Tuhan. Iblis, syaitan, Fir'aun tu sendiri pun, kalau Tuhan tak jaga dia, tentu dah dia tak ada, dia hancur. Lepas tu, Tuhan kata, aku bersama kamu Musa. Lepas tu Fir'aun tu, kuasa siapa dia? Mu juga. Gapo dia? Bersamamu secara khas dipanggil. Ya bersama ni secara umum dan secara khas. Serupa dengan orang ngaji agama jugalah. Tuhan kata, aku jamin semua benda yang mengakuk di atas bumi ni. Semua benda yang berjalan merayak atas muka bumi ni, aku je jaga makan minum dia. Umum. Sama ada manusia, binatang, hatu, jin, ular sawa, ular kapuk, cak kadi uak. Semua tu Tuhan cara berlaku. Lepas tu, Tuhan pun royak sekali lagi. Aku jamin rezeki semua. Hok dabah benda yang merayak berjalan atas muka bumi, aku jamin rezeki dia. Lepas tu Tuhan sebut pula kali kedua, aku jamin pula rezeki orang yang mengaji ilmu. Dua kali. Orang lain Tuhan jamin sekali lah, ramai-ramai umum lagu tu. Bagi orang mengaji agama pula Tuhan jamin dua kali. Kalau kita gak buat surat perjanjian tu, ambo jadi penjamin demo dua lah surat. Ni surat tu percaya dah. Tapi buat dua lah. Lagi-lagi lah kuat. Tu maksud dia. Penjagaan secara khas dipanggil. Yakni adalah asal ayat ini turun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun ni tua 3 tahun daripada Musa. Nabi Musa lahir, zaman kena bunuh. Zaman Nabi Harun, zaman waktu tahun tak kena bunuh. Maka menyuruh Allah keduanya kepada Fir'aun bahawasanya ia amat zalim melampaui hak. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa, Nabi Harun, pergi dakwah. Pergi dakwah dia. Pergi nasihat dia. Mungkin dia sekalipun hati dia keras, Fir'aun. Siapa dia berani nasihat dia? Ramak lagi. Macam-macam keajaiban lagi dia. Maka Nabi Musa bimbang juga. Maka Tuhan nak suruh tenang Nabi Musa. Jangan bimbang, wahai Musa. Aku dengar, gapo hok berlaku. Aku lihat, tak sudut bimbang lah. Maka berkata keduanya, kamu kepada Fir'aun akan perkataan yang lemah lembut. Wa kullahu qaulan layyina. Katakan kepada Fir'aun, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Setara Fir'aun pun kena kecek lembut. Ni saing kita baru tak semayang. Baru kacik pi baru. Tak Fir'aun lagi dia. Fir'aun ni habis cerita. Kalau orang nak marah bahasa Fir'aun ni habis cerita lah. Habis perkataan dah dia nak ayat kawan ni jahat. Maka disebut Fir'aun. Tentu dah. Nama ni masuk dalam neraka dah. Tapi setara tu pun dalam berdakwah Allah Ta'ala suruh Nabi-Nabi dia kecek lemah lembut lagi. Sedangkan Nabi Musa ni suruh orang hebat, orang gagah, orang gapo. Hebat Nabi Musa ni yang tumbuk orang gelepar, rodai-rodai, mati selalu. Tu hewi kekuatan dia, kegagahan dia. Batu 40 orang lelaki akak, dia akak seorang, berak sekesok seorang. Nak pergi makan kepada anak Nabi Allah Syuaib, makan kambing-kambing dia. Dia akak seorang. Biasanya 40 lelaki baru boleh akak waktu tutup telaga tu. Ni akak seorang. Gagah ni. Patut kalau dia pergi dengan Fir'aun gocoh rasa. Benar dia. Lama dia muda lagi. Fir'aun ni ayah akak dia. Ada Tuhan Oyak kata. Ya lagu mana jahat pun lagu mana. Kata dengan perkataan lemah lembut. Qaulan layyin. La'alla. Mudah-mudahan dia ingat. Yatazakka. Mudah-mudahan dia rasa nak ikut, rasa lemah lembut, rasa ingat apa kesalahan dia.
Mudah-mudahan menjaga akan dia. Atau takut ia akan Allah. Mari perasaan takut tahu mana. Kita kecek lemah lembut mungkin dengan sebab percakapan kita orang jadi dapat hidayah. Kadang-kadang kita kecek bagi agama tapi mungkin kerana percakapan kita orang jadi tak ada takut pula ke Tuhan. Tak sayang pula kepada agama. Mungkin perkataan kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata berhati-hati wahai Musa ketika nak berdakwah. Jangan buat benda-benda menyebabkan orang lain buat alasan kata agama kita ni salah. Kalau mungkin cek kasar, dia mau buat alasan agama mu lagu ni ko. Sekalipun memang agama kita agama benar, tetapi tak boleh buat lagu ni. Allah Ta'ala ajar kita dalam berdakwah kena berhati-hati. Lebih-lebih lagi lah ni orang tak suka pula. Bagi agama tak suka. Bagi bukan agama, bagi macam-macam selain daripada agama, suka berlaku. Maka kena pujuk, kena kecek dia biar dia suka kepada agama. Lepas tu sedap apa dia, kita semacam kena sabar. Ni lah jalan agama. Kena lah. Mu nak mengamuk, nak backing, nak marah, nak gini-gini. Hak tu bukan jalan pendakwah. Hak tu jalan wrestling dipanggil. Nak pergi wrestling orang tak apa. Tapi kalau dakwah memang lagu tu lah kita kena sabar banyak. Kerana tujuan berdakwah bukan mu nak beri hidayah ke orang. Tuhan beri hidayah. Tapi nak tarbiyah hatimu tu. Mu jadi orang alim, mu jadi orang ahli agama. Nak tarbiyah hatimu sendiri. Mu boleh sabar kau duduk dengan orang ni. Nabi Muhammad boleh bukan masalah dia salah kau mu betul kau dok. Masalah lah ni masuk dalam bidang dakwah. Mu kena sabarlah. Nak naik ke darjat mu. Mu boleh sabar. Biarlah mu nak kebaikan untuk dia nak suruh duduk dalam syurga ramai-ramai. Dia tak asyik. Nak kata guano. Dia tuduh mu, dia kata mu lagu ni. Kita nak kata guano. Tu Nabi Musa. Tuhan wayak kepada Nabi Musa. Maka bersembah keduanya, hai Tuhanku. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni kecek fasih. Haruna akhi. Harun sebagai saudaraku. Asal Nabi Harun bukan Nabi. Tapi permintaan daripada Nabi Musa. Suruh Allah Ta'ala latih saudara dia Harun ini juga jadi Nabi. Kerana Nabi Musa kata Harun ni Masya Allah. Huwa afsahu minni. Dia kecek Masya Allah petah. Ambo takut ambo kecek gak. Takut kecek kasar ko lagu mana ko. Kalau Harun ni lemah lembutnya. Patut kecek fasih. Sedap orang dengar. Mudah-mudahan dengan perkataan dia yang lemah lembut itu. Fir'aun suka kepada agama. Bersembahlah keduanya, hai Tuhanku, bahawasanya kami takut disegerakan seksa dengan dibunuh. Dan seksa atau ia zalim akan kami. Katanya dua orang tu Nabi. Hai, ya Allah, ya Tuhanku, Fir'aun ni weh. Siapa dia lah berani tegur. Ambo takut ambo pergi dua orang gaknya pegang gak kejung semelih ambo matilah ambo. Sini nak royak. Orang dalam berdakwah ada juga rasa takut. Nabi-nabi ada rasa bimbang. Tetapi kerana percaya dia dengan janji yang Allah Ta'ala beri, maka ketakutan yang merupakan sifat semula jadi dia, boleh bertukar menjadi keberanian. Kerana janji daripada Allah, kerana iman dia, percaya dia kepada Tuhan. Tak ada orang kata, tak apa orang agama. Tak usah makan, tak apa. Makan pasir pun tak apa. Dia mengajar tak wih pitih, tak apa. Dia mari naik kereta tu muka keramat belakang, bubuh air, kau gapo dia. Jadi jangan wih pitih, dunia belakang. Jangan wih pitih. Jangan wih bantu biar dia mati pun tak apa. Muka orang agama ni, kaya hidup nak lillahi ta'ala. Dak. Benda-benda dalam agama ni biasa je. Perasaan, takut, bimbang. Nabi Muhammad sendiri rasa takut. Diuji dia di dalam berdakwah nak sebar agama.
Nabi Muhammad kata aku pernah diuji takut sungguh. Bimbang sungguh. Satu kali aku ingat paklo ni peristiwa tu. Antaranya peristiwa aku pergi dakwah di Taif. Taif ni ya Rabbi. Sampai sekarang aku terasa lagi. Lagu mana aku pergi tu nyopak kat pekung, nyopak kat tu. Macam-macam. Oh, rasa di dalam hati aku. Sampai sini lah ni aku. Koyak cerita kepada isteri dia, Sayyidina Aisyah. Ya Aisyah, aku dulu masa dakwah, ya Allah, Tuhan uji. Ingat pak ni, ingat. Peristiwa di Taif. Aku gini. Dan peristiwa demo tak pergi makan kita. 3 tahun duduk di Mekah. Demo putus ke segala bekalan. Ramai orang-orang Islam pada masa tu meninggal. Nabi sendiri pun tak makan, tak gapo dia. Maka 3 tahun tu, orang Arab Quraisy ni pula habis keluarga Nabi. Tak nikah, tak buat urusan, tak jual barangan, tak goni. Maka jadi lagu tu. Sabar tu gak. Sakitlah Sayyidina Khadijah. Sakit Abu Talib meninggal. Oh Tuhan uji semua. Siapa tak ada makan ni? Makan pucuk-pucuk kayu. Makan pucuk kayu ni, dalam sirah kata Nabi makan pucuk kayu. Sehingga ke najis-najis kami seperti najis-najis kambing dan unta. Tobik macam daun kayu juga. Tu, tak ada makan ni dah kata. Tak ada makan ni. Maka makan daun kayu ni gapo dia? Katanya orang Yaman, sebelah Shimali ni dia kata makan gak. Gak, daun gak tu. Katanya orang India makan sirih. Pok dia ke minat makan sirih. Lepas tu siapa dia ada syarah, tak tahu mari mana. Dia kata makan daun ketung. Apa nak makan daun ketung? Sebab nak ada dia Nabi ada tenaga. Apa nak dia syarah lagu tu. Jadi perkataan daun ni tak tahu daun gapo Nabi makan. Maulana India kata makan sirih. Sebab tu pok dia minat makan sirih. Punya sirih. Cerik. Tengok. Kalau syekh-syekh sebelah Yaman kak, makan daun kak, berok gemuk sini. Syekh kita ni berkali makan daun hok ni berkali. Cerita ni juga berkali kau guano. Syekh herbo dia panggil. Maka bersembuh, maka firman Tuhan, jangan takut kedua kamu. Tak usah takut. Aku tahu mu ada perasaan takut. Jangan bimbang. Aku ke suruh mu buat. Cakap aku nak biar kamu. Nyanyolah kau munya. Bahawasanya aku serta kamu, aku lihat dan aku dengar akan kalah kedua kamu. Tak usah duk bimbang. Maka datanglah keduanya akan Fir'aun. Maka berkata baginya Musa, bagi Fir'aun Musa kata, adakah bagimu gemar pada suluh berdamai serta Tuhan kamu? Maka sesungguhnya telah mengikut kamu akan nafsu kamu 450 tahun. Nabi Musa kata, wahai ayahanda hamba, wahai ayah akak hamba. Fir'aun ni apabila tengok Nabi Musa, muka anak akak dia. Bangun dia, Allah, anak akak aku lama tak tengok. Mu lari daripada istana. Mu buat masalah betul dah. Memanglah ayah nak marah juga. Tapi lama aku tak tengok mu. Maka Nabi Musa pun jawab kata, Fir'aun, mu ni sesak dah. 450 tahun dah mu duduk dalam sesak lagu tu. Apabila Nabi Musa kecek dakwah lagu tu, Fir'aun kata, ya Rabbi, mu belajar ajaran sesak mana ni? Ya Nabi Musa pula ajaran sesak. Musa, mu belajar ilmu sesak mana ni? Supaya kita duduk kadang-kadang keluarga kubeh hanyanya ngaji agama sikit, balik kecek gak. Sesak. Sesak dah lah kawan ni. Bapa mu suruh hamba semaya. Tak ada apa. 450 tahun. Siapa Fir'aun kata sesak dah mu Musa, mu kecek pelik-pelik dah mu. Aku tunggu ingatmu berubah. Tak berubah juga. Maka ikut olehmu akan dia setahun.
Gini katanya Nabi Musa kata, 450 tahun mu sesak. Cutera jadi berimeh gak sekali. Terah jadi berimeh. Dalam riwayat kata, Tuhan ayat kepada Nabi Musa, kalau Fir'aun sanggup berimeh, bui 3 tawaran dia. Pertama, umur dia akan dinaikkan lagi 400 tahun. Jadi 850 tahun. Lalu ni dia mengetuh 450 tahun dah, tambah lagi 400 tahun. Kedua, dia akan dia akan jadi muda semula. Ya okey, tua dah umur 400. Tapi Tuhan buat dia jadi muda semula. Ketiganya, aku akan buatmu jadi raja seluruh dunia. Bukan Mesir saja menguasai, mu akan menguasai seluruh dunia. Syarat mu kena berimeh. Maka Nabi Musa kecek lagu tu. Fir'aun nak dah. Jadi ni. Tambah 400 tahun lagi. Lepas tu jadi muda, ayah jadi muda. Lepas tu, tak boleh. Ayah akan jadi raja seluruh dunia. Nak berimeh Nabi Fir'aun. Tapi silap Fir'aun. Latih seorang penasihat tak pakar. Nama dia Haman. Haman ni apabila Fir'aun nampak macam lembut hati nak berimeh, dia pergi tanya penasihat. Tuan penasihat, 20%. No. Marilah sang goro api tu Haman, mari. Bapa tu aku nampak sedih. Dia kata tadi Musa mari, lama dah. Dia mari kecek dengan hamba begini. Dia tawar gini, kalau saya berimeh gini. Mana dia mau nampak lagu mana? Penasihat, wahai penasihat betul. Ahli nujum negara. Katanya Haman tu kata, tu aku tak payahlah. Tu aku ke Tuhan tu. Cekak tu aku nak letak jawatan jadi Tuhan. Nama, tu aku boleh menguasai sungai ni. Tu aku tunjuk gini. Unggah cak berat sungai ni. Tak bisa lagi. Kau apa dia bonok muda. Nanti betul. Dia pun ambil cak janggut Fir'aun. Muda kan tu nampak rambut hitam molek. Fir'aun kata penak juga yang ni. Tapi dia tak jadi berimeh kerana nasihat daripada Haman. Sebab tu kita kalau nak jadi orang atas, kena cari seorang penasihat. Biarlah orang bawah ke orang gapo yang menasihat kita dengan jujur. Takut-takut lagu ni, kadang-kadang kita tu tak ada nak mikir, tak ada nak buat pertimbangan. Kena mesyuarat. Kena nasihat dengan nasihat orang. Dia kata kalau mu berimeh setahun, Tuhan apa habis dosa mu 450 tahun. Tu umur dia. Umur dia 450 tahun. Pada yang ngaku jadi Tuhan. Kita baru hidup bukan 450 tahun. Tolok 50 tu. 4 saja. 4 tahun ya. Dia beda. Maka jika tiada, maka sebulan. Tak boleh setahun sebulan tak bodoh belajar jadi dia berimeh dengan Tuhan sebulan. Maka jika tiada 7 hari seminggu. Lagu mana? Maka jika tiada, maka sesaat. Ya tak bodoh. Ngakulah, iktiraflah Allah lah sebagai Tuhan yang sebenar. Saat tak bodoh. Maka jika tiada, maka katakan olehmu pada nafas yang satu. Jua. Kalau tak boleh sesaat pun, sesaat lama juga dia. Tak. Sekali tecek je. Senapah je. Alus lagi. Ya la ilaha illallah. Sekali ya. Kurang daripada. Maka adalah bagimu orang yang bersuluh. Maka mu dikira sudah baik dah dengan Tuhan. Tak sebalah dah dengan Tuhan. Mu iktiraflah Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Dan tiada dihilangkan muda kamu. Dan tiada ditangga kamu akan kerajaan kamu. Ni. Mu akan muda selama-lamanya. Kerajaanmu mu tak akan hilang kuasamu. Kekal kerajaanmu. Malaikat mati. Belajar. Fir'aun duk mikir dah. Tawaran ni jadi. Dan kekal bagimu lazat yang amat besar. Makan, minum, berkahwin dan dimasuk dalam syurga. Tawaran lagu ni Fir'aun mikir. Jadi tawaran ni. Saat yang kata la ilaha illallah. Sudah. Maka mengelokkan Fir'aun akan kata Nabi Musa. Molek juga tu. Tapi nanti ayah nak fikir.
Ni bahasa fikir. Fikir. Kalau fikir hok molek tak tahu apa. Maka adalah Fir'aun tiada memutuskan sesuatu pekerjaan itu jika tiada Haman. Ni Haman ni kepala pengak dia. Kadang-kadang kepala tu bisa dah juru dah penasihat, tuan penasihat tu pernah. Dan ia pada masa tu Haman tak ada. Tak boleh kata kena nantilah. Ayah kena kecek dengan Pak Cik Amir ni, Pak Cik Amir. Sekali ke ayah duk mensorak dia macam kata nanti. Esok ke ayah mikir ayah jawab. Maka tak kala datang Hamil mengkhabar ke Fir'aun dengan serunya Nabi Musa berkata ia. Aku hendak mengikut akan dia. Nabi Fir'aun ayat jelas. Aku nak ikut Musa. Maka berkata Hamil baginya. Adalah aku lihat bahawasanya bagimu itu akal dan mempunyai tilik. Maka engkau Tuhan berkehendak bahawa ada kamu bertuhan akal yang lain. Dan kamu disembah orang dan berkehendak menyembah. Katanya Hamil ambo nampak tuanku nampak macam bijak dah. Nampak ada buah fikiran dah. Tuanku ke Tuhan. Apa nak suruh orang nak cari Tuhan pulaknya. Tuanku ke orang sembah dah. Apa nak pergi sembah orang lain pulaknya. Nyawi nasihat aku. Maka berkata ia, mikir Fir'aun, muka sekolah pun dok kali. Baca-baca tak tahulah ke mana. Maka katanya, betul juga muka cik. Pulak, saat ni nak boleh dah dekat lah Nabi Musa kecek lembut-lembut. Boleh. Dan dihimpunkan tenteranya, maka menyeru ia, maka berkata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Sebab tu kita dalam Quran apabila baca ayat ni, baca selu. Ana rabbukumul a'la. Baca cepat dan baca selu sahaja. Kerana apa? Ni kata-kata Fir'aun. Jangan tiru. Tuhan, seorang saja mengaku atas muka dunia ni Tuhan. Akulah Tuhanmu maha tinggi, Fir'aun. Ketika dia sebut lagu ni, setan Iblis lari habis. Tak berani duduk dekat dengan Fir'aun kerana kata-kata yang terlalu melampau. Iblis kata aku ni jahat juga tapi aku kenal Tuhan aku Allah Ta'ala. Aku tak pernah engkar dia tu sebagai Tuhan. Sekalipun aku nak menyesatkan manusia kau ke apa. Tapi aku ingat kata. Dia tu Tuhan aku. Aku tak ajing kecek lagu ni melampau Fir'aun. Maka takutnya Iblis, takut Tuhan marah. Turun bala berat-berat. Dia lari sejauh-jauhnya. Iblis lari. Tapi manusia ni kalau dia jahat. Jahat lebih pada Iblis. Iblis ni jahat juga. Tapi dia kenal Tuhan dia. Dia pernah kecek dah dengan Tuhan. Dia pernah tinggal dalam syurga. Tu. Ni, pok kita ni, set lipat ni. Duk kata Iblis jahat, Iblis jahat. Kita tak jahat. Ni siapa dia mengaku Tuhan ni? Iblis kau manusia? Manusia ni. Tapi dia tak kenal Tuhan. Dia tak khabar gak jadi lagu ni lah manusia. Mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya. Iblis kata, aku tak berani kecek lagu ni. Penak kakak ni kata. Artinya tiada Tuhan yang di atas aku. Aku paling tinggi sekali tu. Benar. Dan lagi firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah berkata Allah Ta'ala akan Musa sebagai perkataan. Berarti Allah Ta'ala pernah berbual dengan Nabi Musa. Apabila berbual, ada kecek, ada dengar. Ada dengar, ada kecek. Berbual kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Yakni taklima ni dia panggil maf'ul mutlaq kepada kalimah kallama. Diulang KPA dengan masdar maka 3 makna. Taklima maf'ul mutlaq pertama lil adad, lil taukid, lin nau'i. Hak ni terjemah dia lil taukid. Yakni nak terjemah benar berlaku peristiwa Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Tuhan kecek dengan Nabi Musa. Nabi Musa kecek dengan Tuhan itu biasa. Allah kecek dengan Nabi Musa. Kita biasa tu.
Nabi Musa kecek dengan Tuhan. Ambo dak biasa kecek malam-malam. Royak sepatu. Tak ada piti, ya Allah ya Tuhanku. Lepas tu, lah, naklah piti sikit-sikit apa tu. Kecek dengan Tuhan. Ambo dak kecek semacam malam-malam. Ngaji bodohnya, laletonyo ambo. Biar alih sikit ya Allah ya Tuhanku. Nah, nampak penat telajak dah ni. Ngaji pun tak faham. Sepak tangga pun tak ingat apa dah. Benar ambo kali ni. Ha, dak kecek dengan Tuhan. Ya tak debel kecek dengan Tuhan. Tuhan kecek dengan kita. Ha, hal tu bisa. Ayat ni wa kallamallahu. Tuhan jadi fa'il. Kok keceknya Tuhan. Nah. Betul kau tak berlaku peristiwa ni. Betul. Kalau orang lain tak asal dah lipat. Malah Tuhan kecek ngambo lah. Oyak kata suruh pergi makan roti cana pagi ni. Pernah. Tuhan suruh pergi makan roti cana. Maya subuh Tuhan suruh. Dok. Pada demo. Ambo klik maya subuh nampak kedai demo ada dok. Tuhan suruh pergi makan roti cana. Ambil roti cana, kepik atas kepala, ambil gapo puyuk roti cana, tepek atas dahi. No. Baru tahu Tuhan suruh gapo dia. Jadi, peristiwa Allah kecek dengan Nabi Musa ni betul berlaku. Orang lain tu tak boleh nak jamin lagi, takutnya tipu, tak tahu. Tapi Allah dengan Nabi Musa tu ada. Betul-betul berlaku. Maka mendengar Musa akan kalam Allah. Dengar sungguh. Ya, dengar. Daripada tiap-tiap pihak, daripada segala anggotanya. Ini pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Seluruh tubuh Nabi Musa faham. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Cuma Nabi Musa maksud mendengar ni bukan dengan telinga. Memahami dengan seluruh anggota apa yang Tuhan nak beritahu kepada dia. Dan adalah Jibril sertanya. Jibril adalah. Maka tiada ia mendengar barang yang dikhabarkan kepada Musa. Jibril tak dengar apa. Sebab Tuhan kecek direct dengan Nabi Musa. Biasa, Nabi-Nabi lain mesti royak beritahu Jibril. Jibril bagi tahu kepada Nabi-Nabi. Hak ni kelebihan Nabi Musa dipanggil Kalimullah. Orang yang telah diajak berbual-bual dengan Tuhan. Sekali saja. Nabi Muhammad bukan kata buat, tengok apa. Dan ada pun sunnah iaitu hadis. Setengahnya sabda Nabi, innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an basira. Bahawa kamu tidak menyeru, tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan yang tiada gaib, yang tak wujud. Yang duk naung doa wah. Dan sebenarnya kamu seru tu Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Mungkin cik selalu pergi dengar tu. Ayat ni, hadis ni melarang sahabat berdoa kuat-kuat tengah jalan. Sahabat bila-bila jalan doa, ya Allah. Tak boleh lah, kejut lah orang duk maidin pun doa lagu ni. Duduk iyamo pun gini. Duduk kedai kopi, kejut lah orang. Rabbana atina. Allahumma ba. Berkobai kejut tak imam. Selok kain, sepak habis. Meja-meja. Nampak, tak boleh lah. Lepas tu, ya kita duk doa. Ya Allah, ya Allah. Tu Nabi ajar juga doa dia. Lepas tu ni, Nabi larang doa dia. Ada tempat dia Nabi larang doa dia. Ada tempat Nabi suruh doa dia. Ada orang kata ni, pok kita ni duk doa. Ya Allah, ya Allah. Duk doa kuat tu lah. Munajat iftihar tu. Maka orang kata tak ikut sunnah Nabi. Ni hadis Nabi larang. Nabi larang bila ni? Sahabat tanya bila ni? Sebab Nabi pun ada juga berdoa derah. Ada keadaan sunat berdoa derah. Ada sudah selu-selu. Pukul 3 malam. Berkejut, moci-moci. Ya Allah, nak topik lagu tu. Habis moci-moci. Tak tahu telefon polis, telefon tak email, telefon tak bela. Masuk setan dalam. Pukul 3 malam bunyi. Ya Allah. Tak boleh. Jadi biar munasabah. Malam kita carut ni. Zikir ramah-ramah, zikir derah, zikir gabuh. Sabda Nabi lagi kata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tiada daripada kamu melainkan lagi akan berkata-kata akan dia Tuhannya pada hari kiamat. Ingat, lepas ni di hari kiamat semua akan boleh kecek dengan Tuhan. Tuhan akan tanya masing-masing. Allah tu.
Oh, kalau ada masalah dengan Tuhan, ketar beruyuk, tak tahu nak kata lagu mana. Malu ada, serba salah ada. Rasa berdosa, rasa salah, rasa silap, rasa bodohnya hamba pilih-pilihan. Gini. Tapi bagi orang yang tak ada masalah dengan Tuhan. Dengar ya, tak ada masalah ke apa dia. Tapi orang kalau ada masalah. Kita kalau ada masalah dengan orang tua kita, mak kita, ayah kita, oh malu dah. Naik atas rumusnya, buat muka tiku. Buat muka tiku, bila-bila muka tiku, buka tuduh saji. Kok makan nasi sela-sela. Tak kecek daripada A sampai Z. Bila-bila sela pun habis juga. Nasi sepuyuk cak puak. Kecek sikit. Oh, nak kecek ke mana? Mak kita tengok ni porima. Nama, ya paling saja, pau ambil nombor. Belok muka. Pas kita lah ke mana kalau kita ada masalah dengan Tuhan? Aduh lah. Tak boleh nak jawab. Kita sendirilah jawab. Masing-masing akan merasainya. Di hari kiamat. Muka dunia, Nabi Musa saja. Kecek lagu ni. Manakala di akhirat, tak apalah akhirat. Semualah kita tanya. Tiada di antaranya dan di antara Tuhan itu juru bahasa. Direct kita kecek dengan Tuhan. Sudah. Tak ada terjemah. Tak ada orang. Ada 3-4 orang je terjemah. Okey, Tuhan ayat lagu ni, dia mau kecek lagu ni. Dah. Kita kecek direct dengan pencipta kita. Oh, pada masa tu malunya depan dia. Tak reti nak kecek, tak reti. Bukan Tuhan duduk depan kita. Kita tu rasa malu. Dan ijma' muafakat segala ulama yang mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad akan bahawasanya Allah itu berkata-kata. Sepakat ulama. Orang alim kata. Adapun dalil akli jikalau tiada Allah bersifat dengan sifat yang 3 itu. Nescaya bersifat ia dengan lawannya dan iaitu kekurangan. Bermula kekurangan atas Allah itu mustahil kerana berkehendak kepada orang yang menyempurnakan kekurangan. Kalau Tuhan kurang, berhajat kepada orang untuk sempurnakan kekurangan. Maka lazim baginya baharu kerana berhajat kepada benda lain. Yang berkehendak kepada yang membaharukan dia. Maka yang demikian itu mustahil seperti yang terdahulu sebutnya. Dan ada pun yang jaiz itu bahagian ketiga. Wallahu a'lam. Saya ada dengar dari seorang ustaz, dia kata berhati-hati dengan orang yang suka selawat. Berhati-hati dengan orang yang suka berselawat. Kerana mulut dia masing. Adakah betul orang yang suka baca selawat mulut jadi masing, mohon pencerahan? Tak tahu apa. Jadi masing kau tidak. Nak kau mulut jadi masing? Tak payahlah. Mulut kita ni mulut yang tak juru. Selalu berkata dengan kata-kata yang buruk. Maka jangan minta mulut kita jadi masing, jadi khamak. Kita ni tak boleh tengok sikit. Mutu baru. Mutu baru koya. Punah. Mulut. Punah mutu orang ni. Mulut masing. Maka bagi orang yang belum hati bersih, jangan minta khamak. Jangan dok beramal mulut jadi masing. Kalau wali tak apa mulut masing sebab dia mikir molek semacam. Dia tengok orang tak molek, ya doa jadi molek. Kita hok molek, doa jadi tak molek. Jadi kau dosa pula mulut masing ni. Maka selawat ni tak jadi mulut masing. Biasa. Jadi mulut manusia gitulah. Tak ada jadi mulut masingnya. Boleh cerita ke sedikit asal-usul amalan kah 40? Sudah. Betulkah kah 40 ni ada jatah, ada betina? Mohon pencerahan, terima kasih Ustaz. Minta maaf, ambo tak tahu ni. Ambo bukan kerja mengawal di antara 40 kak jatah tina ni, tak erti ambo. Ada jatah tina kau ambo tak tahulah 40 ni kah 40 ni ada oleh jatah ke hak tina. Tapi amalan kah 40 ni banyak versi lah. Tak tahu mana jatah tina pondek kau berapa sebab banyak sangat versi dia. Hak ni versi ni ada, versi tu ada. Ada lagi kaf 50 ada. Qaf 50. Bukan kaf. Qaf. Huruf qaf. Ini huruf kaf. Kafaka rabbuka kam yakfika waqifatun kifka fuha. Kaki maini kana mungkalikan.
40. Kah berlaku. Nah, ada seorang tu yo urut K. Nama. Yo rekod ayat dia panggil Panado 24K. Semua ayat tu K belakang depan. K belakang. Khabar kemah disebut gitu. K belakang. Jadi hon nikah belakang. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatun kifka fuha kakiman. Kana mungkalikan kakarriha. Malah nak sebut habis ya. Tengok Malaikat 40 ni suruhlah orang buat amal untuk buat bomo, untuk buat gapo. Kalau nak bomo hatu baca, ambil lada benar, cekel dengan ibu jari. Biar pecah lada benar tu. Lepas tu letak di jari orang masuk hatu. Bertepik. Lari habis. Tok bomo pun lari juga. Dah terkejut lah je. Kalau nak pergi bomo orang baca sebelum turun lada bomo. Kah 40 ni. Tak tahulah jatuh Koptino banyak versi. Ada seorang tu dia wagi kah 40 ni kepada almarhum Pak Sumit Bukit Temaga. Maka almarhum Pak Sumit Bukit Temaga dia beki kah 40 ni jadi bahasa Arab. Asalnya tak tahu makna apa dia. Keng apa dia. Sah tu ki musaksakan angkalat lakal kalaka. Kapa karabbuka kam. Kurbataha ya kaukaban kana yuhki kaukaban falaka. Nama ya tukar bawa Sumit Bukit Temaga ni tukar jadi bahasa Arab. Bahasa Arab dia macam-macam lah makna. Ambo naik perahu kolek. Maka berdayunglah untuk menghidupkan. Apa dia tak tahu makna dia pelik juga. Versi hok telah dibetulkan oleh Pak Sumit Bukit Temaga. Akah 40. Tino jatuh ni orang winamo ya berkali. Kof apa dia kof 50 bukan kah 40 kah 50 pada macam-macam. Hak penting tu tu sendiri. Maya bai kodok akidah betul. Kalau tak betul masuk neraka. Beda apa beramal kah 40 masuk neraka. Jadi tak payah 40 ngaji akidah 50, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Ngaji hak tu dah. Hamba tak boleh nak komen lah. Ada tino jatuh tu tak tahulah versi macam-macam. Ilmu ni orang macam-macam lah. Kita nak kata pun takut dia jumpa lagu. Maknanya dia terima lagu tu. Hamba boleh reka. Nyetak bah tino. Ulu badik bewok, badik kelabu. Nama boleh tak nak reka. Yang penting benda tu sendiri. Boleh kau sebelum mandi? Betul kau? Sebelum mandi wajib tak boleh gosok gigi. Betul ke? Sebelum mandi wajib tak boleh gosok gigi. Berapa kalau gosok gigi? Takut batal kau mana? Takut ya kira sebab air. Apabila gosok gigi, air. Apabila air setuh jadi start maling wali lah. Penak ini. Mandi wajib ni kena niat. Kalau niat nak gosok gigi tak ada kaitan dengan mandi wajib. Bukan masalah setuh air kau apa dia. Setuhlah air, terjunglah dalam kolah 14 kali tak niat. Selagi tu tak dipanggil mandi wajib. Berdi. Cetung jatuh dalam kolah, kita pun selai tangan nak ambil. Sudah selai air, sudah mandi ni. Tak jadi mandi. Mandi ni diniat tu bagus tak. Jadi gosok gigi juga tak ada kaitan. Lepas tu, duduk lagu tu, mandi wajib pula. Lepas nak gosok gigi tak ada pula. Tugak semaya subuh nak selok orang. Tak apa nak gosok gigi awal pun tak ada masalah apa. Kalau perempuan dah tahid, boleh tak baca ayat Quran di televisyen. Tapi tak keluar suara. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz sentiasa diberi kesihatan. Tak apa. Baca tak keluar suara tak apa. Tengok, baca, ikut. Tak apa. Bunyi tak jelas apa. Ikut. Tak apa, tak ada masalah apa. Yang penting jangan bunyi bis kau. Bil alam. Tak boleh. Kalau duk perhati ingat duk ngatik. Lagu kami kasih. Nak nyanyi lagu. Kok Cobain. Bahas lagu tu. Metallica bahas dia. Ingat duk mulai Quran. Penat.
Bolehkah kalau kita baca doa apa-apa amalan sebelum tidur, dibaca dalam hati? Sebab terlalu penat, siapa nak buka mulut pun tak larat. Ataupun malah gitulah, ataslah ustaz, terima kasih ustaz. Aku mana boleh kodok? Ikutlah. Baca dalam hati pun jadilah. Yang penting kita buat apa saja ingat Tuhan. Munajat dengan Tuhan. Kita nak tidur, biarlah tak bunyi suara tapi dalam hati. Ya Allah, ya Tuhan ku, hamba letih, hamba penat. Hamba nak lepas dari diri hamba ni. Ya Allah, mujagalah. Allahumma alja'tu ilaika. Ya Allah, aku nak depek belakang aku denganmu. Maknanya nak ayat kata aku seruh diri aku. Masa hidup aku rasa aku boleh cara dan mati ni kak. Lepas masuk dalam mulut kak. Tidur tengangung lagu tu bukan kata lepas ulas sawa boleh masuk. Jadi lagu tu. Yang penting dalam hati buat apa saja sedar, minta doa dengan Tuhan. Hak mulut tu dapat pahala tapi dalam hati tu penting ingat Tuhan tu hak pentingnya. Doa-doa ni tidak lain tidak bukan supaya sentiasa ada hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dengan mulut dah tapi hubungan itu sebenarnya berhubung dengan hati. Hak tu hak sebenarnya. Baca molek juga boleh pahala lah. Ustaz, siapakah Luqman di dalam Al-Quran? Luqmanul Hakim. Adakah namanya Luqman bin Hakim? Atau Luqman saja? Sudah. Hamba bukan kerja jabatan pendaftaran, payah selalu. Adakah beliau seorang Nabi zaman sebelum Rasulullah? Apakah amalan sehingga disebut di dalam Al-Quran? Terima kasih Ustaz yang macu. Gini, masalah Luqman ini nama dia Luqmanul Hakim. Tak ingat nama dia apa dia. Dia ni asal orang Sudan ke orang Habsyah. Orang kulit tak comel, kulit gelap. Tapi dia sangat bijak dan sangat pintar. Keluarga dia ada riwayat kata dia ni Nabi Luqman. Ada kata dia ni wali. Sebab tu nama dia disebut di dalam Al-Quran. Dia nasihat dia kepada anak-anak dia. Dirakamkan, ditulis di dalam Al-Quran. Tu Luqmanul Hakim. Tak ingat dah. Dia ada kitab tu kecek bak Luqmanul Hakim. Dia meninggal kisah apa dia tak ingat. Sakit apa dia tak ingat dah. Luqmanul Hakim. Dia orang kosen lah sebelum pada Nabi Muhammad lagi. Islam lah. Ya Islam. Islam ni zaman bukan Nabi Muhammad. Islam ni zaman Nabi ada lagi agama Islam dah. Mentauhid ke Allah Ta'ala. Syariat berbeza. Ya. Tetapi semua daripada Nabi Adam mentauhid ke Allah. Apa hukum pergi konsert houseboat? Apa dia houseboat? Apa dia tu houseboat? Apa tu? Maknanya konsert houseboat ni apa dia yang kita hamba ni konsert biasalah. Ginilah kalau konsert tu tak ada unsur haram, gilah. Nak main gendang kau, nak apa dia, nak pergi nyanyi kau. Oyak kau tuai dia houseboat tu. Be. Saya pandai nyanyi, panggil saya lah bebong. Tak apalah. Selagi mana tak ada buat benda haram, tak apa. Buat tolu-tolu, tak apa. Buat suka-suka menyanyi. Engkau nyanyi ni ada riwayat kata gini-gini. Khilaf ulama dari sudut hukum. Jangan ada benda unsur haram, campur tino jata, ada aruk ko, ada benda yang tidak munasabah campur lelaki dan perempuan, tak tutup aurat, tak gapo dia. Soro-soro, keadaan-keadaan yang menyebabkan naik nafsu. Soro ko gapo dia ataupun perbuatan pakaian ko. Kalau mari gitu. Ni, mocik-mocik. Konsert houseboat. Selimut putih pembalut badan. Dengar tu. Nama konsert lagu tu. Tak apa, tak ada masalah. Ya bukan salah di konsert tu. Cuma houseboat ni lagu mana konsert dia hamba tak tahu. Nama kata hamba jadi promo pula dok lah. Cuma kalau tak ada maksiat tak ada masalah lah. Kalau ada maksiat tak sudah gilah. Banyak benda lagi. Baik pergi buah kedai kopi.
Saya nak tanya yaqazah ini berlaku dengan mata kepala atau mata hati Ustaz? Sebab Ibn Taymiyah pernah berkata, siapa yang mendakwa melihat Nabi dengan mata kepala, ni, mata kepala ni mata lendar ni, mata ni. Kok tikai ni tubik air berlendar ni. Mata air ni panggil. Sesungguhnya tiadalah ia melihat Nabi melainkan sekadar khayalan saja. Wa kullu man qala innahu ra'a nabiyya bi aini ra'sihi fama ra'a illa khayala. Katanya Ibn Taymiyah, siapa dia tengok Nabi atas muka dunia tu khayalan semata-mata. Sebab apa? Sebab Nabi sudah berpindah alam daripada alam dunia kepada alam akhirat, alam barzah. Maka apabila alam barzah, tak boleh jumpa alam dunia. Tak boleh jumpa alam dunia. Katanya Ibn Taymiyah. Kalau jumpa juga, ia masuk dalam dimensi khayal. Dalam alam khayal. Bukan alam ni. Bukan alam ni. Bukan alam panggil ni. Alam ni. Alam set kita lipat ni. Ni alam hokpok ni. Alam apa dia panggil. Alam dunia. Alam syahadah. Kalau nak tengok, jadi kita masuk jadi alam khayal. Jadi. Katanya Ibn Taymiyah. Katanya Syekh Wali kata, Tuhan berlaku. Kewa alam barzah, alam akhirat. Tuhan nak buat bagi akhirat depan mata kita boleh. Balik alam apa dah? Alam barzah. Nak tak depan mata. Menurut keedahnya, kalau alam ni nak pergi kepada alam, terpaksa ni kena tukar lah. Sama ada kita pergi mati temu dengan Nabi, masuk alam dia. Kalau nak masuk alam ni, jadi khayalan kepada kita pula. Jadi, bagi wali-wali, benda itu hanya kuasa Tuhan. Boleh buat berlaku. Boleh tengok dengan mata lendek? Ya, boleh tengok dengan mata ni. Mata ni. Mata hati, ada kata tengok dengan mata hati, ada kata tak. Tengok dengan mata lendek. Tidak mustahil. Itu kaedah dia. Apakah seorang isteri tak bagi suami bertemu dengan anak kandung dan tak terima sebagai anak? Anak kandung tinggal bersama bekas isteri. Sebab bekas isteri musuh dia. Baloh laki bini pula. Berebut anak. Ya gini, nasihat hamba kepada orang yang baloh laki bini ni, kita suami ataupun kita isteri, jangan kita racun ke fikiran anak-anak. Supaya marah ataupun benci pasangan kita. Kita ayah misalnya, kita ayak mak kita bini, mak mu ni jahat. Jangan ajar lagu tu. Kita mak dok ayak kata pok mu jahat gini-gini. Jangan. Tupuk dia. Tak akan putus hubungan. Kita suami isteri boleh putus, tapi dengan anak tak akan putus lagu mana. Haram kita memutuskan hubungan di antara anak dengan ayah ataupun anak dengan ibu. Nak balos-baloslah dua orang tu. Mak ayah tak boleh gidah. Tapi mu tu tumpuk mu tu. Mu kena hormat ke dia. Dia tak ada buat salah kok mu gini. Ayah tak cara kita, tak apalah. Gini. Ya lagu tu moleknya. Ni badi duduk menghasut pula anak-anak. Akhir sekali anak tu membesar dengan perasaan jahat. Membesar dengan benda-benda negatif. Ustaz ada kereta buruk depan jalan rumah saya. Saya tak tahu hak siapa. Agak mengganggu lah laluan jalan raya tu, dia kata. Setahun dah lebih biar. Lepas tu ada orang nak beli besi buruk. Maka ambo pun jual kepada beliau. Dan setelah menggunakan duit sebut, apakah hukumnya? Jual dulu baru tanya. Kini saya baru fikir insaf. Jika saya ingin membayar semula kepada tuan milik kereta tu mustahil dah. Tak jumpa dah tuan tu duduk mana. Adakah saya perlu buat lagu mana? Bapa mungkin jual kereta orang. Memelah kereta tu buruk. Dah jadi besi buruk jadi harta juga weh. Lainlah besi buruk tu orang tak sih tahu dah. Memang tuan dia pun tak sih ambil dah. Maka kita pun ambil jual hukum dia harus. Tak payah bayar dah. Muka benda tu tak jadi tak sih. Dia pun tak sih. Biasa standard kalau kereta terbakar, kereta buruk, kau apa tepi jalan tu ada orang main cara gitu. Tak ada dah. Maka harus benda tu kita kutip benda yang sudah orang tidak mahu panggil. Supaya siapa? Kita nak jumpa siapa kau apa kita kutip. Benda tu kira masuk benda orang yang tak sih. Masalah kita jual jadi harga tu suku pasar tapi orang biasa tak ambil. Maka boleh kita jual. Tapi jangan pergi cari tempat orang lombok kereta tu memang. No, pergi tu buka.
Buka kilang besi buruk orang, pergi jual pula. Ambil besi buruk orang. Tak boleh tu. Mau ijazah butir 100 butir, 30 butir. Terima kasih Ustaz. Amba hanya ijazah 100 butir. Hak 33 butir ni tak tahu amba. Ada ijazah ke tak. Oh pentingnya tasbih lah. Amalan ni macam-macam. Amalan 33 ada, amalan 100 ada, amalan goni ada. Antaranya tasbih 33 ni amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baca Fatihah. 33 ya adalah doa dia. 33. Baca 700 kali setiap kali lepas maya. Fatihah. Buatlah. Hamba pergi terima itu nak suka pun ada. Terima dengan dia kata kena amal lah 700 kali tu. Fatihah lepas pada semaya. Kita kata 700. Lepas pada semaya. Tiap kali lepas semaya kena gitu. Nantilah semaya zuhur dengan hamba dia kata ikut dia. Maya subhanallah baca. Fatihah. 33. 700. Sebentar baca. Fatihah. Amal Nabi Siddiq. Jadi hamba biasa ijazahnya tasbih 100 lah. Tasbih standard ni lah. Ijazah munawalah tasbih panggil. Pegai tasbih. Sambung banyak sanak lah. Sanak ulama Mekah ada Yamin ada macam-macam. Dalam baca Yasin sampai ayat 58. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Ada orang ulang 3 kali, 7 kali, 9 kali. Boleh tu guru terangkan apa tujuan dan kelebihan dia. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Ucapan Tuhan kepada orang masuk syurga. Salam sejahtera, selamat. Tidak ada lagi gegelisuh. Perkataan daripada Tuhan yang mentadbir. Yang Rabbil Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Daripada Tuhanmu yang maha penyayang. Jadi baca ni salamun qaulan min Rabbir Rahim. Ulang 19 kali. Kalau hamba ulang 19 kali. Yasin 41 ni pertama Yasin ulang 7 kali. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. 14 kali. Salamun qaulan min Rabbir Rahim 19 kali. Lepas tu alif belakang tu, 4 ayat tu, 4 ayat belakang. Apa dah? 4 ayat belakang tu. Belakang surah Yasin tu. Ulang pula 4 kali. Jadi 4 campur 19, campur ni jadi sama dengan 41 kali. Tu panggil Yasin 41 menurut kaedah macam-macam. Bolehlah untuk keselamatan. Orang dulu buat masuk dalam besi, salamun qaulan min Rabbir Rahim. Tak nak melanggar kerih, nak melanggar apa. Salamun. Saya ada penyakit rasa tak seimbang. Nampak dah rasa goyang-goyang. Awak ni orang ko, kereta ko motosikal ko. Jumpa pakar pun tak tahu sakit juga. Pakar ni tak pakar lah mana lagi. Ustaz, ada ko amalan ijazah sembuh ke penyakit yang misteri? Doa ke saya sembuh, Ustaz, terima kasih. Amin. Masalah tak seimbang pertama cek telinga. Cek telinga awak. Tengok lagu mana kedudukan seimbang ke tak. Kalau molek telinga, cek mata. Molek mata, cek darah. Darah tinggi kau, darah rendah kau ke apa. Kalau jatuh, cek gotu dia, telur dia. Ada sebutir kau, ada 2 butir. Kalau ada sebutir, saya ingat sebelah jalan. Apa dia mau jalan mepes macam? Dia tak ada. Dia ada sebutir lah. Waktu orang lain tu dia mau curi buat makan Maggi. Jadi, itu antara hak zahir dulu. Cek gitu dulu. Seimbang tubuh ni. Kena cek dulu. Kalau tak ada tu, baru nampak tak nama, barulah kita bomo, baru baca ayat Quran kau gapo dia, japi kau gapo dia. Takut-takut ada orang nak buat khianat. Orang dulu jangan nak marah kita gak. Yang ambil kata puru lah gapo dia, yang sukuk ngapurung lah gapo dia. Jadi macam-macam amalan kita jadi pening. Siapa Nabi Muhammad pun kena sihir. Nabi Muhammad jadi jalan pening dia. Hak benda dia tak buat, dia kata dia buat. Kalau kata dia buat, dia kata tak buat. Sudah. Nabi Muhammad pun pernah kena sihir. Kerana apa Nabi Muhammad kena sihir? Nak ajar umat lagu mana nak menghadapi sihir. Nak suruh takut ada orang tak percaya sihir ni memberi bekah. Orang dah ni kan? Mana ada sihir? Sikit-sikit sihir. Tak. Nabi Muhammad royak kata hamba sendiri kena jelas sihir. Maka dia pun ajar surah Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbil. Jadi nak pergi jumpa Tok Bomo lah gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
petunjuk hati Ribat al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati Rata ilahi pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini dengan iman dan ilmu.